Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita hari ini untuk membicarakan satu lagi model penting daripada Proton yang akan dilancarkan pada tahun ini, iaitu Proton X90, Proton X90. Tapi seperti biasa, kepada anda di luar yang mungkin baru saja menemui channel Mechanical Application, tudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Bukanlah rahsia lagi, Proton X90 SUV 3 barisan dan 7 tempat duduk akan dilancarkan pada tahun ini. Dah banyak kita tengok dia punya spy shop, pandu uji, even since 2021 lagi dia orang dah test kereta yang ini. Sepatutnya kalau anda nak tahu, dia launch tahun lepas 2022, tapi macam biasalah dengan COVID-nya, dengan PKP tu kan, semuanya kena postpone dan akhirnya akan dilancarkan pada tahun ini. Okey, besar mana kereta ni? Okey, untuk perspektif yang lebih mudah, untuk anda mudah faham bahawa di mana letaknya X90 ni, okey, bayangkan Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe dan juga Tiguan Allspace. Dia berada dalam lingkungan model-model ini. SUV 3 row 7 seater. Okey, mana asalnya Proton X90 ni tiba-tiba muncul? Seperti biasa, model-model Proton baru diasaskan daripada model Geely daripada China. Di China dikenali sebagai Geely Hoyue, yang merupakan SUV segmen D dalam keluarga Geely itu di China. Untuk pasaran ekspor luar China, ia dikenali sebagai Geely Okavango. Apa kepelik sangat bunyi dia ni, tapi macam mana? Itu nama dia. Dia pakai enjin apa? Okey, di China dia menggunakan enjin 1.84 silinder turbo dan juga 7-speed DCT transmission. Itu di China. Dengar baik-baik. Di Filipina, dia menggunakan enjin 1.5 3 silinder dengan sistem hybrid 48 volt yang dikenali sebagai Geely Okavango tadi. Nampak? Untuk China enjin lain, untuk ekspor enjin lain. Jadi, untuk Malaysia ni dipakai enjin apa? Berkemungkinan besar varian tertinggi X90 di Malaysia akan menggunakan enjin 1.5 hybrid 48 volt tadi. Kenapa? Kenapa ni? Sebab yang high spec, sebab hybrid ni kita tahu teknologi dia mahal. Kalau kita tengok bagaimana cara Proton di Malaysia meletakkan X70. Okey, selepas MC2, maksudnya selepas facelift, X70 terbahagi kepada dua varian enjin, iaitu 1.5 turbo dan juga 1.8 turbo. Dan berkemungkinan besar untuk X90 juga dia akan bagi beberapa pilihan dan susah untuk kita menekanya sebab semua enjin ni memang Proton ada. Memang Proton berkemampuan untuk pasang. Jadi, dia berkemungkinan dengan enjin 1.5 turbo 3 silinder, 1.5 hybrid system atau 1.8 turbo. Tiga-tiga enjin ni possibility dia ada dipasangkan pada X90 pasaran Malaysia. Kalau dipasangkan dengan enjin 1.5 3 silinder turbo, mungkin akan timbul satu persoalan. Cukup kuat ke nak bawa X90 ni? Larat ke? Dah lah kita tu besar. 3 row tempat duduk. 7 orang naik. Larat ke? Alright. Ini fakta yang menarik. Walaupun X90 ni, okey, dia nampak besar dan memang besar daripada X70, sebenarnya dia lebih ringan. Okey, X70 berat dia 1705 kg. X90 berat dia 1610 kilogram. Ini seperti yang diklaim dalam website Filipin punya Geely. Sebab apa? Sebab apa yang besar lagi ringan? Kena ingat, X70 ni Geely boy, ini model lama, teknologi dia lama, kerangka dia lama, chassis dia lama. Jadi teknologi pada masa itu tidak memungkinkan kereta besar tapi ringan. Tetapi X90 adalah model serba baru, dibangunkan dengan platform baru dan juga teknologi baru. Dan kalau anda nak tahu, chassis kereta-kereta baru semuanya memang tak berat macam dulu dah. Dia orang dah ada teknologi yang bagus pada hari ini. Itulah jawapan dia. Berapa besar X90 ni sebenarnya? Alright. Untuk keluarga Geely Hoyue, ini adalah
SUV segmen D dan SUV yang terbesar mereka pernah buat. Sebagai perbandingan, kalau katakan anda sekarang pakai X70, okey, compare dengan X90, X90 ni 316mm lebih panjang. Dia 70mm lebih lebar dan juga 90mm lebih tinggi. Sementara itu, dia punya wheelbase 145mm lebih panjang berbanding dengan X70. Untuk lebih mudah pemahaman, letakkan satu Mazda CX-8, letakkan satu Hyundai Santa Fe. Kat mana X90? Dia duduk kat tengah-tengah ni. Saiz dia in between CX-8 dan juga Hyundai Santa Fe. Dah besar-besar ni, dia punya third row seat tu besar tak? Ini soalan yang paling lazim ditanya untuk orang yang nak beli sebuah SUV untuk keluarga. Sebab of course kita dah beli 7-seater, memang kita nak bawa 7 orang lah. Namun seperti biasa, SUV tetap akan lebih kecil berbanding dengan MPV. Jika anda mencari saiz semata-mata, ketepikan terus X90 ni. Carilah SUV macam Nissan Serena ke, atau Toyota Wish zaman bila ni. Itu Toyota Voxy ke apa yang recon tu kan. Itu kena beli yang itu. Baru dia betul-betul besar. Namun untuk teknologi baru, kita takkan dapat judge lagi SUV Proton X90 ni. Sebab kita tak dapat tengok. Kalau tengok dalam gambar, memang kebanyakannya memang nampak besar lah. Tapi sebenarnya susah. Kena ada kereta tu sendiri dan kita masuk dalam dia, baru kita boleh test. Semuanya bergantung kepada kebijaksanaan designer untuk packagekan bahagian dalam tu macam mana. Seat dia tebal ke tidak, lantai dia tinggi ke tidak, penyandar dia cukup condong ke tidak. Benda-benda ni akan mempengaruhi bahagian dalaman untuk third row X90 nanti. Tapi secara teorinya, kalau kita tengok dekat nombor-nombor yang dibagi ni, sepatutnya third row X90 ni memang selesa. Sebab kalau kita compare dengan Mazda CX-8, Mazda CX-8 tu saya memang boleh duduk dekat dia punya third row. Dan kelebihan X90 yang lagi satu ialah dia ada third row van aircon dekat belakang. Kebanyakan model lain tak ada tau. Ruang luggage dia besar ke bang? Ini satu lagi soalan yang mungkin ramai orang tanya dan memang tidak pelik pun. Bila kita beli sebuah SUV untuk family, untuk 7-seater, untuk bawa mak mentua, bawa anak, bawa orang gaji semua, kita naklah balik kampung, nak jalan jauh, nak pergi bercuti, nak bawa banyak beg, bini nak bawa goreng pisang lagi, mak mentua pesan misang setandan, daun pandan lagi. Pak mentua pula dia pergi masuk lagi kambing, ayam, itik. Macam mana nak muat? Jadi kalau kita tengok dekat gambar, tidak dinafikan lagi memang nampak kecil. Even Geely sendiri, dia claim bila kita pakai semua seat ni, jumlah kapasiti luggage di belakang itu cuma 257 liter saja. Itu kecil daripada Myvi, tuan-tuan. Tetapi kalau kata kita lipat third row tu, dia secara otomatis naik kepada 1200 liter. Again, untuk judge bahagian luggage ni memang tak boleh berdasarkan gambar semata-mata. Memang kita kena ada kereta yang sebenar, kita test, kita letak beg dekat situ, baru kita tahu ukuran yang sebenarnya. Namun, seperti biasa, SUV tetap sebuah SUV. Janganlah mengharapkan harapan yang tinggi setinggi gunung. Jadinya, SUV memang dia akan limited dia punya space dekat belakang. Semua SUV dalam dunia ini menghadapi masalah yang sama. Kecuali anda beli Hummer ataupun Land Cruiser Prado yang paling baru tu. Apa Lexus apa tu? Itu ya besar. Berapa harga dia ni? Jeng. Inilah pengumuman yang kita tunggu-tunggu selama ini. Okey, kita tak tahu harga dia, tapi kita boleh predict, kita boleh anggarkan berdasarkan market-market yang telah menjual Geely Hoyue ataupun Geely Okavango ini, iaitu di Filipina. Okey, kita tengok dekat Filipina. Sebelum kita tengok X90 tu, kita kena tengok model-model apa yang hampir sama dijual dengan Malaysia. Contohnya, di Filipina, X50 dijual pada harga bermula RM85,000. X70 dijual pada harga bermula RM142,000. Kena ingat, X70 dekat sana, dia jadi mahal sebab
dia datang dengan enjin 1.5 hybrid. Memang mahal. Kalau dia sama spek dengan Malaysia, probably harga dia sama dengan Proton X70 Malaysia. X90 dekat Filipina jual berapa? Cuba teka. Dia jual bermula harga RM120,000 sehingga RM140,000. Menarik kan? Habis, kalau kat Malaysia nak jual berapa ni? Okey, kita kena tengok juga base model Geely Proton yang ada dalam pasaran sekarang. Misalnya, X50 dijual pada harga RM86,000 sehingga RM113,000, tuan-tuan. X70 dijual pada harga bermula RM99,000 sehingga RM129,000, tuan-tuan. Julat harga tu besar. Justru itu, kami rasa untuk tidak menjeopardiskan model-model lain dalam line-up Proton, Proton akan mengambil keputusan untuk menjual X90 lebih mahal, tuan-tuan, di atas pada harga X70. Jadi berapakah harganya? Kami rasa harga dia bermula daripada RM140,000 sehingga RM150,000 plus. Ini harga yang logik. Mahal? Baik beli? Kalau anda kata mahal, simple. Bukan untuk anda. Beli Pro 2 Rush. Lagi ke? Okey, itulah tadi tentang Proton X90 yang akan dilancarkan pada tahun 2023. Kenapa Proton buat yang ini? Kenapa? Untuk siapa? Siapa yang nak beli ni? Untuk orang yang nak mencari SUV tapi dengan kapasiti 7 tempat duduk tapi dia tidak nak beli MPV. Sebab SUV macam kereta, dia sedap bawa. MPV ni bergoyang-goyang. Dia tak sedap MPV ni. Mungkin juga dia nak gantikan Exora yang lebih premium lah, maksudnya X90 ni. Mungkin untuk orang yang nak upgrade, dulu dia pakai mungkin Wish kecil atau Stream atau Serena, dia nak lebih stabil, lebih laju, so dia beli yang ini. Atau mungkin orang yang pakai Alza, tiba-tiba dia menjadi kaya, dia boleh beli Proton X90. Mungkin juga ada orang kata mahal. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Untuk kereta Proton zaman moden yang mana dia rebash model Geely, dia tidak akan ada Proton yang murah lagi. Yang paling murah tu memang S50 sudah. Sebabnya Geely tidak ada kereta kecil. Dia tidak buat kereta-kereta compact saiz Saga, saiz Iris, saiz Lipas. Tak ada. Kereta-kereta dia semua full size dan saiz besar. So expect harga yang lebih tinggi. Tak apa. Nanti mana tahu kita kaya, kita beli lah. Tak apa, beli je lah Pro 2. Apa masalah?